cuma segenggam kurma. Sikit saja ya. Itu sedap ya, senang ya. Mas kawin bidadari tak macam mas kawin orang Kuang. 22 ringgit setengah. Larang orang Kuang dengan naik-naik. naik-naik. Mas kawinnya tak naik-naik. Nah begitulah. Kalau kita karo mana-mana lah orang yang kita nak sedekahkan, ya. Jadi sedekah ini digalakkan, ya. Bila-bila masa, bukan masa tertentu tak, ya. Bila-bila masa. Rasulullah tak sebut masanya kan. Mas kawin bidadari itu segenggam buah kurma. Jadi Rasul tak menyebut bulan Zulhijjah ke, bulan Muqarrabah puasa ke, tak, ya. Umum. Apabila sebut mas kawin bidadari itu segenggam buah kurma, maknanya digalakkan umat Islam duit akeh nek tuku kurma sing akeh, ya. Sedekah ni kepada orang lain. Nek harus sedekah kepada orang lain, kau neng berlong nang omahku segenggam pun tak terima. Ora cukup. Tak, sekurang-kurangnya, ya. Jadi sedekah kepada siapa boleh, asal fi sabilillah. Artinya sedekah kerana Allah, jangan kerana nak dapat nama, nak pahala banyak. Itu maknanya kalau kita buat amal termasuk sedekah kerana nak pahala banyak, bermakna belum kerana Allah. Dengar Bu? Nak kerana Allah, pahalanya banyak pun sedekah, pahalanya sikit pun sedekah, bulan Ramadan bersedekah, bila-bila pun sedekah. Itu namanya lillah, ya, lillahi ta'ala. Rumah ni, lillahi ta'ala, kita ibadah kerana Allah, bukan kerana selain Allah. Selain Allah itu apa? Termasuk ganjaran, termasuk nak mas kawin bidadari, ya. Tapi kita kena yakin, kita kena tahu untungnya umat Islam tak kira lelaki perempuan, kalau nak sedekah apa saja, bukan kurma saja, ya. Tukar duit pun RM1 pun sedekah. Jadi itu termasuk dari untungnya mas kawin bidadari. Weh, boleh? Faham, ya? Faham tak ceritanya ni? Faham, ya? Yang faham, yang penting semua bila-bila masa boleh amal, ya. Hari ini ke, besok ke, lusa ke, tolak ke, langkat ke. Tapi dalam hati masing-masing ada kerentek cakap orang Jawa, ngarang. Ya, kerentek cakap Jawa. Apa maksudnya? Lintasan dalam hati, aku untungnya sedekah itu jadi mas kawin bidadari, walaupun genggam, ya. Mana-mana kok 1 kilo, podo mana, ya. Sekarang itu kita namanya bincang, muzakarah, gunakan akal. Jadi akal kita ni kena memikirkan ilmu macam inilah. Kalau kita duduk majlis ilmu, apa yang diceritakan dalam majlis ilmu, kita tak mikir, akal kita tak mikir, bermakna akal kamu nanti akan ditarik balik oleh Allah. Takut tak? Kalau akal kita ditarik balik oleh Allah Ta'ala, songgoh sidik. Nah, itu ditarik, ya. Akal kita hilang sidik. Masya Allah, ya. Hilang akal. Pasal apa? Tak nak sedekah. Itu dia. Balik rujuk, ya. Apa yang kita baca adik ni pendek.
Tapi itulah cara kepahamannya. Kalau Allah Ta'ala bagi manusia itu bala, ya, termasuk sakit, penyakit, ataupun suami isteri gaduh saja, umpama lah. Itu balak tau. Jadi apa sebabnya? Kita tak suka sedekah. Ya. Boleh? Kullu amrin sedekah. Maknanya apa benda yang baik boleh niatkan sedekah. Macam saya jadi dari Seri Melong pergi Sungai Keluang naik kereta pun sedekah, ya. Sedekah ilmu. Sekarang ini sedekah ilmu. Baca hadis, terangkan hadis, ya. Ibu dengar baca hadis tak faham, tanya apa yang jadi kemuskilan. Jangan kemuskilan disimpan dalam hati, itu namanya jadi sakit jiwa. Dengar. Pasal apa? Kemuskilan dalam hati kau simpan saja, ya. Nanti sakit jiwa. Jadi macam mana kita tak jadi orang yang sakit jiwa, termasuk akal kita susah, ya. Jadi kita jangan jadi orang yang sakit jiwa. Apa caranya? As-sadaqah tadfa'u anil bala. Rumah ni, ini bukan saya cakap, Rasulullah yang bersabda, as-sadaqatu tadfa'u anil bala. Sedekah itu menolak, menghindar, menjauhkan daripada apa saja bala, sama ada dunia ataupun akhirat, sama ada yang nampak ataupun yang tak nampak, ya. Kadang-kadang benda tak nampak ni kita tak perasan, ya. Umpamanya lah, ngapa aku cina ki kok arep neng masing kok aku neng omah turun geletak, itu sakit itu. Itu namanya jiwanya sakit, ya. Pasal apa? Ada peluang duduk majlis ilmu tak datang, ya. Semangat tak kuat cantik, semangat tak kuat, ya. Cuba ibu soalkan, ngapa nak datang majlis ilmu? Ada tak jiran ibu yang tak datang? Ada kan? Soal, ngapa kok dia tak nak datang? Orang kelem. Ya. Di antaranya tak ada ilmu, ya. Ianya tahun berjalan, satu langkah dikira ibadah setahun. Kui nek melaku, nek nugang kereta satu pusing tayar, nek patang tayar papat, dah banyak sangat tu, terela. Jadi kita jangan beramal termasuk sedekah kerana ganjaran, kena lillahi. Itu dia. Dengar tu. Apa amal? Ibu hari-hari masak. Jangan kerana nak aku masak ni penti puji bujuku, ya. Habis nak orang dipuji, orang boleh masak. Itu benar tak ikhlas. Ya. Tapi lillahi ta'ala. Aku masak, bujuku boleh mangan, anakku boleh mangan, aku pun boleh mangan, kulini pun boleh mangan. Masya Allah. Ini namanya beramal ibadah tapi cara luas, jangan sempit. Ya, ibadah ini jangan cari pahala yang sempit, ganjaran yang sempit. Tapi biar kita baca hadis untuk kau yang ini, begitulah ibarat kata kita kena berfikir. Ibu tak ada soal lagi? Tak ada soal. Tak ada soal. Yang kedua, itu satu soalan. Saya kasih peluang tanyalah. Itu namanya sakit jiwa tahu. Kau tak
timbulkan jadi sakit jiwa nanti ya. Jadi gini, soalnya tadi kalau kita sedekah tapi niat dalam hati ingin dipuji tadi ya, apa? Dapat nama. Itu namanya ibadah tak kerana Allah, kerana ganjaran. Bila ibadah tak kerana Allah, takut-takut tak diterima. Jadi walaupun timbul dalam hati kita kerana gelima, kerana nak dipuji suami, ada apa, tapi kita balik lillahi ta'ala habis. Ya. Asal kita niat aku beramal kerana Allah, tak kerana nama, tak kerana nak ganjaran, itu namanya lillahi rabbil alamin. Boleh? Merangkal. Kalau perempuan sedekah, gini soalnya senang saja. Kita beramal ni bukan orang laki-laki saja. Kok orang paham juga? Kan jawapan cukup senang ya. Kan lilladzina amanu. Adakah lilladzina amanu tu lanang wai? Itu untuk amanu ke? Kan senang. Itu jawab senang. Ya, jangan jawab cari jawab yang susah-susah. Yang susah nanti susah nak fikir, tak masuk-masuk. Jadi sakit jiwa nanti ya. Lagi tanya apa lagi? Tak ada tanya lagi. Dapat. Macam kita kan kalau orang bersedekah dia latih dalam sahabat masing-masing. Ya. Soal ya, diberi peluang tanya soalnya. Ada orang sedekah tapi masuk surat kabar ya. Masuk macam radio ke mana adalah. Itu belum kerana Allah, kerana nak dipuji oleh orang yang baca surat kabar, termasuk orang kuat. Oh, rupanya sedekah kerana itu bukan kerana Allah. Itu jawabannya ya. Jadi kita kalau ada sifat macam ini lekas buang. Jadi balik lillahi ta'ala. Boleh? Dah. Tak ada lagi soalan? Belum lagi? Ya. Saya pegawai syarikat. Itu kan kewajiban. Tapi masuk juga, tapi jangan kerana nak dipuji. Kurngotok niat dalam hati kerenteke kita itu kena dijaga. Ya. Iyalah tak kira lah. Sama ada dia yang masukkan ataupun jabatan negara yang masukkan, itu niat dalam hati lillahi ta'ala. Pusing-pusing soal rono juga. Ya tak? Kerana cantik. Jadi asal kita beramal ibadah, walaupun tahu atau cerita ini ganjaran pahala, boleh kita terdengar, boleh kita tahu, boleh kita belajar. Tapi itulah cakap Jawa, dengar ya. Mono tapi ojo. Cantik. Itu pegang tu. Kita bersedekah kerana Allah, tapi jangan kerana ganjaran. Apa mana pengen dilem karo wong keluang. Sikayok Sikayok. Alhamdulillah. Cara yang terbaik itulah lillahi ta'ala. Itu iblis setan nak merosakkan amal kita, inilah caranya. Apabila dalam hati kita ada niat nak dipuji orang, bermakna tak kerana Allah. Dengar ya, kena lillahi ta'ala. Ya. Bunga ni ni, lagi soal tak ada lagi? Dah. Maknanya kalau kita cuma berapa-berapa ringgit, maknanya kita tak nak kalau cantik. Kalau boleh jangan tunjuk-tunjukkan orang. Itu namanya riak. Dalam bahasanya riak itu supaya ditunjuk orang. Oh, wong keluar sedekah boleh tahannya sampai 10.000. Itu niat kerana nak dipuji.
Kalau kita kan bawa makanan, Ha, ha, janganlah ha. Lah itu kan bergantung kepada hatinya kita. Ya, nak hatinya kita. orang hidup jadi Ha, ya. Kata kan innamal a'malu pandai pun. Astagfirullah. Pandai ilmu kau ora diguna ni. Ya. Jadi mudah-mudahan balik tadi as-salatu ta'amu itu bukan betul ya. Apabila kita niat sedekah kerana Allah menolak bala. Allah akan jauhkan daripada balak berlaku. Kalau ada balak berlaku, umpamanya panas, musim panas, ini pasal apa? Uang-uang lokek orang akan sedekah. Jangan marah tuan-tuan ya. Lokek orang akan sedekah. Ya. Cantik. Ya. Jadi kita sedekah itu bukan duit saja. Kon baca Al-Fatihah, aku niat sedekah. Sedekah tak? Baca Qul Huwallahu Ahad 10 kali. Berapa kali Al-Quran? 3 kali masa baca Al-Quran. Banyak tak pahalanya? Tapi jangan kerana itu. Ngono tapi ojo koyo ngono. Tengok. Pusing sana, pusing sini. Itulah. Tolak campur darah bagi. Itulah diantaranya. Lillah yang cantik. Asal pegang. Lillahi ta'ala. Alhamdulillah selamat. 360 ini kerja dia. Siapa? 360 siapa? Pandai. Iblis setan ni setiap satu orang dia punya yang nak goda satu orang widok 360. Masya Allah. Itu berada sekeliling anda. Dia boleh masuk ke tubuh anda selagi bulu roma ni ada lubang, dia boleh masuk. Astagfirullah. Faham ni ya? Ni jangan dengar tau. Selagi badan kita ni ada bulu roma, bermakna ada bulu roma, ada lubang. Syaitan boleh masuk. Ya kita macam mana nak ngelak? Ilmu. Ya, asal kita semua niat sedekah lillahi ta'ala, selamatlah. Ya. Apabila kita semua kerana Allah, setan ni 360 kering kuabeh orang lepang anan. Dah ya. Pasal aku nak makan pahala sedekah ni kon kerana gaji, kerana pahala, kerana surga. Tapi ibu ada ilmu lillahi ta'ala. Hamba ngeleset setan ni tolong 360 nang jobo. Ya. Kalau ibu datang masih ilmu pada saat inilah ya. Lillahi ta'ala bukan kerana ganjaran. Memang ganjarannya ada. Satu saat dikira ibadah 1000 tahun. Tapi kena tahu. Ya, dulu susaatin indal ulama khairun min ibadati alfi sana. Duduk majlis ilmu dikira ibadah 1000 tahun. Cantik. Apa? Satu soalan. Pandai pun menang. Kadang-kadang enggak tahu. Ini gura-gura ya. Begini ya. Kita ini manusia ya. Yang pertama tadi lillahi ta'ala. Jadi kita sebagai seorang isteri, kalau kita nak buat, beritahu, minta izin, kurang-kurang beritahu pun jadilah. Boleh? Ya. Jangan meneng-meneng. Ya. Itu. Ya. Bukan kita nak sedekah, nak berjumpa suami tak kira. Walaupun dah sedekah 2-3 hari, seminggu, sebulan, setahun pun baru niat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kan kaya, pemurah. Ya. Allah Maha mengetahui. Islam ni senang sebenarnya. Jangan cari susah. Ya, tapi hati kita kerentak. Aku ke. Dia takkan ngomong balik. Orang itu dekat. Cantik, Pak. Kerentak hati kita sudah dinilai.
Mana dalilnya? Innahu alimum bidatis. Pandai. Ya, berarti mana nih? Allah mengetahui apa yang ada tersimpan dalam dada anda. Tengok tu ya. Jadi kerentang dan jati Allah mengetahui. Ya, Masya Allah. Jadi Islam ni itulah al-Islamu yasirun. Islam ni mudah, bukan susah. Oleh kerana umat Islam tak nak cari ilmu, jadi susah. Ya, dah nampaknya nanti panjang sangat nanti ya. Cari lagi, tanya lagi. Buat sikit. Oh, gini. Tadi saya baca khutbah, baca hadis cerita awal sudah ya. Allah berfirman, tapi engkau tak perasan ya. Apa di firman Allah cerita awal Zulhijjah ya. Dengar betul ya. Wal fajri. Tapi nara diomong dia orang perasan. Wal fajri walayalin asyar. Cantik lah. Batu yang tanya seorang, yang dapat paling semua orang dapat. Kalau ditanya seorang, dia dapat, semua orang yang datang ni dapat paling orang tanya. Ya, maksudnya wal fajri walayalin asyar. Satu orang yang saya tanya, jawabnya Al-Quran. Kan senang. Ya. Islam ni mudah. Asal wa in tanazatum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Apa masalah? Balikkan kepada Al-Quran dan hadis. Ini semua. Soalan semua ada dalam Al-Quran. Maksudnya wal fajri walayalin asr, demi waktu fajar dan demi malam yang ke-1, 2, 3 sampai 10 bulan Zulhijjah. Dengar ni. Ya. Walayal malam-malam asyar 10. Apa yang dimaksudkan? Yaitu 1 Zulhijjah, 2 sampai 10. Tapi posanya kita kosong. Ada 10 pula poso pula. Takkan kalau tak diterangkan untung le poso, wis 9 dino 10 poso pula. Tuh. Diharamkan berpuasa. Ibadah saja 1 sampai 9. Ya, 1 sampai 10, tapi poso 1 sampai 9. Inilah namanya cantik. Itu ilmu tu. Ilmu jangan pakai sendiri. 10 Zulhijjah dah lepas subuh cuma mangan dhisik. Wis bar sembahyang baru mangan pasal hormat. Tengok tu. Wong ruang ke ilmu ni wah tenan lah. Ini namanya kongsi. Tak ada ini namanya kongsi. Tarwiyah 8, 9 Arafah, 10 Kurban hari raya haji ya. Dengan kena tahu 8 Tarwiyah Arafah, 9 10 hari raya haji. Tak ada tanya pun. Mengapa kok 8 tu dinamakan Tarwiyah? Bu, tak boleh jawab tu. Dah tak tahu, tak nak tanya. Mengapa disebut 8 Zulhijjah Tarwiyah? Jawab. Tak boleh jawab. Kau menang. Tak apa. Alhamdulillah. Tak apa. Ini gurau-gurau saya. Pasal duduk masih kalau tak gurau-gurau ngantuk. Ya berani gurau-gurau melek-lek tau. Jadi soalannya, mengapa 8 Zulhijjah Tarwiyah, 9 Arafah, 10 hari raya haji? Soalannya Tarwiyah tadi ya. Tarwiyah ini bahasa Arab. Kalau engkau tak tahu bahasa Arab, memang tak boleh jawab. Ya, Tarwiyah daripada lafaz ro'a. Ro'a itu namanya melihat. Tapi yang dimaksudkan oleh Allah, oleh Islam ini Tarwiyah itu mimpi. Itu ya. Malam 8 Zulhijjah Nabi
Ibrahim mimpi menyembelih anaknya Ismail. Itu namanya tarwiyah. Rumah ni tak ada buat. Rumah ni. Mengapa hari 8 dinamakan tarwiyah? Malam 8 itu Nabi Ibrahim mimpi menyembelih anaknya. Itu namanya tarwiyah. Daripada lapar ro'a maknanya mimpi. Melihat, tapi melihat dalam masa tidur. Jadi apa? Pandai pun. Ya. Kalau tak tidur, tak mimpi. Ya. Tengah. Betul. Jadi kalau dalam tidur, macam-macam ya. Jadi Nabi Ibrahim malam tarwiyah itu, dia dalam masa tidur, dia menyembelih anaknya. Masya Allah. Jadi rupanya Allah perintahkan, wahai Ibrahim, anak kesayangan anda, dah puluh tahun orang dia anak, sekali dia anak, wih gede kau nyembelih. Masya Allah. Sebenarnya Allah nak ingatkan, kamu nak sedekah, apa yang kamu sukai itu baik sedekah paling besar, ya tak? Ya, kue ada sedekah kambing gabak, tapi kambing gabak sih kering. Nah. Umpamanya kau beli ada kambing 2, 3, sedekah ni pilih kambing gabak sungguh ya. Ini contoh saja. Walaupun duit kamu sedekah RM5 ke RM10 ke, niatnya senang, aku mudah-mudahan diterima amalku. Ya, senang itu maknanya kita gembira, suka. Ya, suka ni disebut oleh Allah dengan menggunakan cara bahasa radiyatan mar. Pandai pun. Ada hujah ya. Orang yang boleh beramal ibadah 1, 2, 3 sampai 9 dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul. Sambung tengah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu mengapa? Beramal dalam 1, 2, 3 sampai 9 Zulhijjah, termasuk puasa, sedekah dan apa juga amal, dipanggil oleh Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai wong wedok wong ruang, nek kowe gelem ngamal apik, gelem sedekah, gelem poso, kamu dipanggil oleh Allah, kamulah orang yang aku ridhoi, kata Allah. Tengok tu. Radiyatan mana ridha. Sayang. Allah Ta'ala sayang. Kita pun sayang, suka melakukan perintah Allah itu radiyatan mardiyah. Allah sayang, kita pun sayang, makhluk pun sayang. Boleh? Makhluk apa dia? Kemenang weh. Mahwal makhluk. Huwa masya Allah. Termasuk suami sayang. Tengok ya. Ya, anak-anak pun sayang. Allah sayang, malaikat sayang. Macam mana? Kena wal fajri wa layalin ashar. 10 Zulhijjah banyakkan amal. Apa yang kita mampu lah ya. Ya, nak sedekah duit RM1, RM5 berakhirat. Ya, kelem ada subhanallah walhamdulillah walailah. Timbang ngerasani wow masak kampung kan lebih baik. Marah saja. Ke ngerasani wow masak kampung. Ya. Benar. Balik. Masya Allah. Ini kalau dilayan ada? Ya. Dah, nama tak cakap dari tadi. Tak apa. Tak apa. Hari Jambi beritahu tadi ya. Oh ada, cantik ya. Mampir tapi kosong. Ada. Aku sudah 2-3 kali nak mampir kosong. Tengok tu budak-budak. Ini ada laporan. Orang Jambi beritahu. Jambi ada. Alhamdulillah ya. Dah sama. Ya. Jadi
Kak Keluang cepat berhenti nak pindah ke Jambi. Ada alasan. Itu Pandai betul. Radiyatan mardiyah. Habis kalau kita tak gurau macam ini bila? Inilah masa kita jumpa, kita rida, kita kasih sayang. punya bolong. Ha, cantik ya. Kalau sebut nama radiyatan mardiyah. Kalau bahasa Inggerisnya you no problem. Boleh? Ha, kita tahu. Ngomong Arab sekali-kali ngomong Inggris. Bu, ngono orang bener-bener ke ya. Ha. Kalau sikit Bisa cantik. Kalau kita ada sikap macam itu, tak ada sifat marah, tak ada dendam. Yang pasal apa? Tak ada manusia yang tak salah, ya tak? Ya, jadi syana saja yang dapat saya sampaikan. Dah pukul 3:30 lebih. Ya, besok bulan mana Jumat dapat datang lagi ya. InsyaAllah. Ngarang. Urung dino Jumat orang teko wis tulis Jumat besok bodoh teko. Betul. Dan saya sekian saja baca doa ya. Baca doa yang doakan semua Allah. Yaumiddin. Nah, mainnya rusak, tak pakai bunyi. Dengan mulut saja tak demik nanti ya. Yang cakap seorang, insyaAllah dengar semua ya. Kalau dua orang cakap tak dengar nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Muka 60. Rajab muka 60. Bismillahirrahmanirrahim. Muka 60. Apabila menyebut diletakkan, disembayangkan, maka menyeru suara dari langit. Muka 60 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari atas 7 baris ya. Muka 60 dibaca daripada atas baris yang keberapa apabila menyebut. Ada muka 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari atas baris 9. Apabila menyebut. Ya, apabila menyebut pula. Apabila mayat. Diam saja. Bukan menyebut. Mim yeta kan. Mim nyebut. Apabila mayat. Nah, baru faham nanti ya. Baca dulu. Apabila mayat diletakkan untuk disembayangkan, maka menyeru suara dari langit 3 kali. Siapa dia? Malaikat. Ya. Apabila mayat orang Islam diletakkan nak disembayangkan, apa yang berlaku tak pernah dengar kan? Ilmu ni tak semua orang tahu. Baca pun kadang kita tak perasan ya. Muka 60. Apabila mayat diletakkan untuk disembayang. Maknanya mayat orang Islam. Mayat orang kafir tak dapat. Dengar? Jelaskan. Apabila mayat. Mayat maknanya orang Islam yang sudah mati tak ada nyawa namanya mayat. Apa yang berlaku kalau orang mati dah mandi dah di kapan ya, letakkan untuk sembahyang, itu namanya apabila mayat diletakkan untuk disembayangkan. Itu bahasa gitu ya. Baca buku senang, tapi nak faham ni bukan senang tau. Kena duduk majlis ilmu. Apabila mayat diletakkan untuk disembayang, itu cakap saja. Apa dia punya huraiannya? Maka menyeru suara dari langit. Maknanya malaikat dari langit sana berpuluh ribu malaikatnya bersuara. Apa suara malaikat? Kalau ada orang Islam dah siap dimandi, dikafankan, letak untuk sembahyang, apa yang berlaku? Itu soalnya ya.
Baca senang, tapi nak faham ni bukan senang ya. Maknanya mayat orang Islam setelah dimandi, dikafankan, ya, letakkan untuk sembahyang. Apa yang berlaku? Suara daripada langit siapa? Malaikat. Berapa puluh ribu malaikat tahu? Ya, ribu malaikat menyeru itu apa maknanya? Mendoakan, mendoakan kepada orang Islam yang mati, tak kira lelaki, tak kira perempuan. Tapi jangan minta mati ya. Nanti pula dengar ni, aku nak minta mati. Jangan, minta mati salah. Ya. Mati semua sudah ditentukan oleh Allah. Minta mati pun salah. Tak nak mati pun salah. Ya. Jadi kita terima saja. Kalau ditakdirkan bila masanya malaikat jabut nyawa kita, ya, itu maknanya mati kan. Bila masa kita mati, dah tak ada nyawa, ya kan? Ini namanya duduk masa ilmu kena bincang. Cakap senang. Apabila mayat diletakkan untuk disembahyang, maka menyeru suara dari langit. Ya. Jadi untungnya umat Islam, tak kira lelaki perempuan, apabila dah tak ada nyawa, mati, dah dimandi, dikafankan, letak untuk sembahyang. Apa yang berlaku di kala itu ada? Pertama, dengar. Yang pertama ada 3 di situ. Wahai anak Adam, manusia. Anak Adam tu manusia, tapi syaratnya beriman. Kalau tak iman, Cina tak dapat. Cina ke, Fir'aun ke, ya, tak dapat. Pasal dia tak beriman. Nah, orang yang beriman, apabila orang Islam tu meninggal dunia, sudah dimandi, dah dikafankan, letak ramai-ramai tunggu orang nak sembahyang sama, ya. Apa di kala itu berlaku, ya? Wahai anak Adam, segala amalmu yang telah kamu lakukan akan kamu lihat. Tu, dengar tu. Bukan selalu kita baca kitab ini kan. Hari ini kita baca Fadilah Rajab, ya, muka 60, ya. Masa dibacakan, terangkan, dengar betul-betul. Pasal nanti ilmu ni kita nak sampaikan kepada orang lain. Kalau isteri, suami. Kalau ibu ada anak. Cakap dengan anak. Orang Islam kalau mati, apa yang berlaku? Seruan daripada langit, beribu malaikat. Wahai anak Adam, segala amalmu yang telah kamu lakukan akan kamu lihat. Faham tak bahasa dia? Segala amal kamu yang kamu lakukan. Baca Al-Quran. Faman ya'mal misqala dzarratin. Itu hujah tu. Baca ni tapi mana dalilnya? Baca Al-Quran surat Zalzalah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Amal baik yang kamu lakukan masa kamu hidup, walaupun 1 zarah. Maksudnya ibu hidup pernah sedekah 5 sen pun, besok malaikat beritahu, amal kamu akan dibalas. Lagi-lagi sampai RM1, RM2. Kayak mana? 1 sen pun diberitahu oleh malaikat. Amal kamu kalau nyawa kau dah tak ada, kau dapat melihat sendiri. Termasuklah ibu-ibu sekarang duduk majlis ilmu. Duduk ibu-ibu majlis ilmu dikira ibadah 1000 tahun. Dengar tu. Ini amal kamu. Ya. Kau duduk walaupun 5-6 minit dikira ibadah 1000 tahun. Julusu sa'atin indal ulama khairul min ibadati alfi sanatin. Saya cakap ni masih ada hujah, ada dalil. Siapa manusia
tak kira laki-laki perempuan, ada peluang majlis dia duduknya walaupun 5 minit ditulis kamu dah ibadah 1000 tahun. Faham tak Bu? Faham ya? Kalau faham, alhamdulillah, syukurlah hari ini aku dapat peluang duduk majlis ilmu. Ada tak orang Jambi yang kat rumah tak datang? Ada tak? Dia dapat tak? Tak beri jawab. Tak dapat. Pasal apa dia kat rumah? Kan famay ya'mal. Orang yang beramal. Orang yang beramal boleh jalan, naik kereta, atau naik motor, jalan kaki. Itu ya'mal. Misqala zarah, walaupun sikit. Besok yarah dia dapat melihat. Dan malaikat di langit doakan. Engkau besok kalau dah mati, amal yang kamu lakukan kat dunia, engkau dapat melihat sendiri. Gembira. Pasal kalau amalnya banyak, cepat masuk syurga. Kalau amalnya sikit, lambat masuk syurga. Dengar Bu? Kalau duduk majlis ilmu tak faham. Ya, duduk majlis ilmu. Ya. Kalau ada peluang majlis ilmu, jangan sampai tak datang. 2 Jumaat selalu singgah. Ada tak orang yang tengok? Tak ada. Aku sabut balik. Hari ini baru kuliah dikeluar tadi, orang keluar dah tak telefon. Kat Jambi orang wedok tunggu. Mana ada. Alhamdulillah. Sebab itu saya ni, terima kasih. Ini biasalah ya. Dunia ini ada yang rajin datang majlis ilmu, ada yang tak suka datang majlis ilmu. Kita jangan salahkan. Tuan-tuan, ibu-ibu yang boleh datang, alhamdulillah. Ya. Duduk dengan duduknya dikira ibadah 1000 tahun. Besok dapat lihat. Ya. Kalau tak datang, betul di Padang Masar dulu. Aku kok tak bawa ibadah 1000 tahun. Rupanya hari Jumaat aku tidur kat rumah. Ngorok ataupun aku. Cuba sikit. Tengok televisi. Itu namanya tak beramal. Tengok televisi. Kalau televisinya ada penyanyi menyanyi, itu dapat dosa. Kalau televisinya ada kuliah, dia dapat pahala. Tengoklah. Ya. Tapi ibu-ibu sekarang ini duduk dalam majlis ilmu di masjid, satu perkataan jadi malaikat. Dengar Bu, saya cakap daripada duduk sampai sekarang ini, wa kullu kalimatin tasma'u fi khalqatil ilmi khalaqallahu malaikatan tastaghfiru. Dengar, saya cakap ni ada hujah, bukan tak ada hujah. Duduk majlis ilmu dengan satu perkataan jadi malaikat. Baca istighfar, malaikatnya astagfirullah, astagfirullah. Lah, kalau ada perempuan yang datang, kalau laki-laki astagfirullahaladzim. Untungnya orang duduk majlis ilmu, malaikat baca istighfar mengikut satu kalimah perkataan yang didengar dalam majlis ilmu. Untung tak Bu? Diam saja. Panjang sikit. Bukan untung tak untung. Untung. Untung dengan untung sama tak? Tak sama. Kalau untung tu bermakna pahalanya banyak itu. Ya. Kalau untung sikit. Kalau untung, banyak pahalanya. Termasuk tadilah. Duduk saja dikira ibadah 1000 tahun. Pasal apa? Duduk majlis ilmu. Ruginya kalau ada majlis ilmu tak datang ya. InsyaAllah ya. Tak apalah yang sudah-sudah tak datang. Ada sebab-sebabnya ya. Tapi hari ini boleh datang. Syukurlah kepada Allah. Ibu dengar, yakin tau.
apa ilmu yang disampaikan ini kita dengar, kita kena yakin. Pasal saya sampaikan ilmu ni bukan ikut idea saya sendiri. Belajar dulu. Itu saya bacakan tadi. Wa kullu kalamin tasma'u fi khalqatil ilmi khalaqallahu malaikatan tastaghfirullahu ila yaumil qiyamah. Ini cakap Arab. Duduk majlis ilmu satu perkataan dijadikan malaikat baca istighfar minta ampun dosanya. Ibu-ibu yang duduk majlis ilmu, malaikatnya doa, Allahumma firlaha warhamha, Allahumma firlaha warhamha. Tapi ibu tak dengar kan? Nah, hari ini dengar. Ibu duduk majlis ilmu dapat doa daripada malaikat, Allahumma firlaha warhamha, Allahumma firlaha warhamha, setiap satu perkataan. Ilmu ni simpan. Jangan tak simpan. Saya pun cari tahu tahun 59, 60 cari ilmu ni. Tapi cari ilmu simpan dalam dada. Al ilmu fi sudur. Ilmu kena simpan dalam dada. Ya, jangan lupa, ingat ya. Kalau saya lupa saya tak bacakan nanti. Duduk majlis ilmu, malaikat berdoa ampunkanlah dosa mengikut perkataan yang disampaikan dalam majlis ilmu. Untungnya orang duduk majlis ilmu ya. Masya Allah, betul lah. Ibu-ibu pada hari ini boleh duduk majlis ilmu dengar apa yang disampaikan. Termasuk saya baca hadis tadi, apabila mayat diletakkan untuk disemayangkan, maka menyerulah suara dari langit 3 kali. Ini semua perkataan ni. Walaupun 3, 4, 10 kali pun tak apa. Satu perkataan jadi malaikat baca istighfar. Ibu-ibu yang duduk dan minum, ya Allah, dosanya diampun oleh Allah. Nanti balik dari keluar dari masjid, cakap Jawa boleh. Dosanya resik, ini cakap Jawa je. Dosanya resik, bersih, betul tak ada. Balik-balik tak buat dosa. Pasal apa? Datang duduk majlis ilmu. Kan untung. Dulu sa'atin indal ulama. Dia bukan duduk warung. Bukan duduk warung. Duduk majlis ilmu. Satu perkataan jadi malaikat. Masya Allah. Untungnya. Saya cakap begini, baca hari ini pasal itulah tahun 59 saya dah belajar. Tinggalkan Seri Melung, pergi Sabak berenang sampai 17 tahun. Belajar saja. Ya. Pusing keliling. Bukan Sabak berenang. Kelang kena ya. Kelang Sejangkang itu tempat saya belajar itu. Guru saya ini bukan satu tau. Ratus ribu. Tapi yang ajar saya Pak Haji Maksum, Pak Haji Solehan, satu lagi orang yang terkenal di Johor ni apa, Pak Yai Samsudin. Itu 3 guru saya itu yang menyampaikan ilmu. Saya ingat Pak Yai Samsudin tau. Saya ingat cakap dia. Kue nak mangan godong ubi, ojo petik duri, petik ngisore, petik sing tuwek. Nek jika petik sing pucuke enom, dipangan enak wareg sampai patang pinggan. Wareg mangan pasal godong ubine enom. Tapi nek mangan sing tuwek, ora akeh mangan sithik ele mangan. Pak Samsudin ni dia punya kata bahasanya cukup cantik tau. Bukan dia suruh petik daun ubi yang tua. Ingatkan, nek mangan ojo akeh-akeh. Ya kan? Boleh kan? Itu maksudnya. Pak Samsudin ni nak ngomong dia ngaruh guyu tau. Masya Allah. Ya, selalu senyum dia. Saya ingat lagi. Masya Allah. Ya. Inilah untungnya orang kena belajar kena ada guru.
jangan tak ada guru. Pernah ditegur oleh Rasulullah, siapa yang belajar tak ada guru, gurunya setan. Dengar bu? Siapa yang belajar tapi tak ada guru, gurunya siapa? Setan. Ya, takut betul lah. Ya. Jadi untunglah ibu boleh datang majlis ilmu dah pukul 4. Sekejap lagi berhenti ya. Sekejap lagi berhenti. Dapat sikit tapi berkesan. Cakap jauh apa? Pen setitik. Sambunglah. Pen setitik tapi kemerti. Ini selalu sebut je. Biar duduk masih bersikit tapi masuk. Faham. Jangan tak faham. Inilah untungnya orang cari ilmu. Diampunkan dosanya oleh malaikat. Malaikat kalau minta ampun baca istighfar, malaikat dungannya mandi. Mandi tidak? Tahu? Mandi. Mustajab. Mengapa doa malaikat mustajab? Jawab. Ya, kerana malaikat orang pernah ngerokok. Ilmu dunia. Ada tak pernah dengar malaikat ngerokok? Tahu pun. Mengapa doa malaikat mustajab? Malaikat orang pernah ngerokok. Orang kaya wong Jambi, wong lanang bola balik tuku rokok bukan bungkus kartun rokok itu. Tapi ujung-ujung ini sampean. Gue nak ngomong kalau sampean marah sampean dia. Tapi lebih kurang ya. Tapi malaikat orang pernah ngerokok kan? Mangan pun orang pernah, turu pun orang pernah. Mana-mana kok ngerokok. Sebab itu dongane malaikat mustajab. Macam mana kita nak dapat doa malaikat? Duduk majlis ilmu. Kan nampak semua ya. Masya Allah. Ya. Jadi dengan harapan ilmu yang kita dengar, kita faham, jangan buang, ya simpan. Al ilmu fi sudur. Ilmu kena simpan dalam dada, bukan dalam kitab. Yelah kita kena beli kitab, tengok baca kitab. Tapi itu cara nak dapat ilmu. Dah baca, dah saya bacakan, dengar, simpan dalam dada. Nanti sampai rumah ingat. Duduk majlis ilmu. Malaikatnya baca istighfar, ikut perkataan yang disampaikan dalam majlis ilmu. Setiap satu perkataan jadi malaikat. Boleh? Dengar ya, ini untungnya orang duduk majlis ilmu. Ya. Saya yang cakap ni bukan riak saya. Majlis ilmu ni daripada subuh tadi, lepas subuh ada lagi majlis ilmu. Nak kuliah tadi pukul 8-9 pun ada majlis ilmu. Sini ada majlis ilmu. Malam ni pergi 2 lagi. Tengok tu. Ya. Tak kira lah. Walaupun Johor baru lama kan. Panjang. Berapa kalau jalan kaki. Tak payah jalan. Ada kereta. Allah mudahkan. Saya ada kereta. Ada drivernya pula. Masya Allah. Ini satu anugerah. Ya. Jangan salah gunakan nikmat Allah. Dengar ya. Allah kasih rezeki saya ya. Masya Allah, macam-macam cara dalam rezeki. Tapi itu lah, saya gunakan untuk beli kereta, beli minyak tu macam-macamnya. Tujuannya nak menggunakan nikmat, jangan salah guna. Dengar bu? Salah guna ni tegur Allah Ta'ala, tapi ibu tak perasan, tidak? Dengar. Orang diberi nikmat, salah gunakan. Apa dia? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Macam tak pernah baca surah Ar-Rahman. Ar-Rahman wa 'allamal Quran sampai fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mengapa nikmat yang Allah kasihkan manusia engkau salah gunakan? Termasuklah orang Jambi tapi bukan anda. Ya. Anda alhamdulillah duduk majlismu gunakan nikmat. Boleh dengar, boleh melihat, boleh berfikir. Itu namanya tak salah gunakan nikmat. Kalau tak nak dengar, namanya tukadziban.
mendustakan nikmat Allah. Tapi Allah sebut dengan bahasa Arab. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ruginya manusia kalau tak tahu bahasa Arab. Bukan rugi. Bukan rugi, rugi. Memang paling rugi orang duduk di alam dunia tak nak duduk majlis ilmu. Terlalu banyak ruginya. Masya Allah. Itu bukti tadilah. Saya bukan nak riak, nak beri semangat kepada ibu-ibu. Cari ilmu betul-betul, dah dapat ilmu, amal, sampaikan. Ya, saya kena sampaikan. Saya, Allah berkat dua ibu-ibu, ilmunya banyak ya. Tapi itulah, pagi kuliah subuh sampaikan. Nanti kuliah duha sampaikan. Ya, ini sampaikan. Ini nanti nak pergi lagi tempat. Kerana nyampaikan ilmu ditegur oleh Rasulullah, balighu anni. Engkau dapat ilmu daripada aku. Kena belajar. Dah belajar, sampaikan. Jangan lokek. Tengok tu. Jangan lokek. Kalau engkau ada ilmu, kau tak kasih orang, lokek. Orang lokek tak masuk surga. Masuk apa? Takut. Bahaya tu. Ya. Jadi, jangan jadi orang lokek. Ya, termasuk ada ilmu, sedekahkan kepada orang lain. Walaupun dia tak minta. Tapi, dalam satu hari ada 4, 5, 6 tempat. Satu tempat tu dah telefon dulu. Hari ni tempat aku. Tengok mana dia minta tu. Macam tadi ibu. Telefon orang keluar. Kat Jambi ada orang widot dengan tunggu majlis imam. Itu mana? Itu laporan. Ya, alhamdulillah saya datang. Ada betul rupanya. Alhamdulillah. Ibu dengar cantiknya. Ibu dengar tak ada yang bual, tak ada ngantuk. Kalau Allah kasih markah, ibu duduk majlismu, tak bual, tak ngantuk, baganya penuh 100%. Tapi saya tak berani 100%. Tapi 99. Ya, pasal apa? Allah Maha Kaya. Tapi untung orang duduk majlis ilmu ini, Masya Allah. Tapi kalau ada ilmu, sedekahkan. Jangan ngonot tapi ojo koyo ngono. betul iblis setan, kamu rajin beramal tapi lillahi, kerana Allah. Boleh Bu? Masya Allah. Tengok ibu-ibu yang rajin duduk majlismu. Tengok tak salah. Daripada tahun berapa, datang lagi. Masya Allah. Ya. Kenang betul sejarah arwah bapak sampean Kak Nur. Bertuah nang kubur dia oleh tahu. Tengok. Anaknya datang majlismu kat kubur dia dapat tahu. Alhamdulillah anakku toko majlis ilmu. Malaikat menggawa nak kubur. Masya Allah untungnya. Nek anakku 5 kok toko bercakap wah kan dia. Tapi tak kira lah ya. Dah nampaknya dah pukul 4 lebih. Sekianlah saja ya. Nanti takut-takut kalau saya tak berhenti, panjang sangat ilmunya. Kata orang Jawa, kena mangan kaken keluarkan muntah.
Jadi nak ilmu kan yang muntah. Ini alasan penceramah nak cepat berhenti. Boleh Bu? Tanya lagi ya. Kuat sikit. Ngajar? Tak ngajar apa? Ngajar apa tadi? Oh, isteri pergi jalan. Jalan. Ya. Ini jawabannya panjang, tapi saya nak pendekkannya. Jawabnya innamal a'malu binniyat. Isteri jalan, tengok niat dia. Kalau niat dia jalan untuk cari dosa, malang sekalilah. Suaminya kat kubur dapat siksa. Kalau istrinya berjalan tapi cari dosa, tandanya apa? Isteri jalan pergi sampai Johor, tapi tak pakai tudung. Ya, tak menutup aurat. Suaminya dapat tak? Dapat. Suaminya kat kubur sana, ya Allah. Api datang ke kubur aku pasal apa? Suami aku pergi jalan tak menutup aurat. Alhamdulillah ibu dapat ilmu untung ya. Ibu masih menutup aurat. Ini baru cerita tak menutup aurat, melakukan dosa. Belum lagi ngumpat orang. Belum lagi roman dengan ada lagi. Orang lain kalau roman dengan suami tak apa. Kalau roman dengan suami, cakap dan jadi istighfar. Untung. Isteri kalau ada suami bual dengan isteri dengan suami dikira baca istighfar. Tapi kalau isteri bual dengan bujang, ya, paham Bu ya? Ya, ini kalau nak dilayan sampai pukul maghrib tak habis nanti ya. Boleh Bu ya? Jadi dapat sikit tapi masuk ya. Cakap jauh apa dia? Pen sedidik tapi pandai. Biar dapat ilmu sikit tapi masuk, faham. Jadi sekianlah saja. Ini alasan penceramah nak cepat berhenti. Cepat berhenti, cepat balik, cepat rehat. Boleh Bu? Alhamdulillah. Jadi sekianlah saja. Walaupun sedikit ilmu disampaikan, tapi sami'na wa ato'na. Dengar dan taat, yakin, buat. Buat itulah yang jadi untung kepada orang duduk majlis ilmu, diamal, pintu neraka tertutup. Dengar, siapa yang cari ilmu, dapat ilmu, diamal, pintu neraka semuanya tertutup. Maknanya orang yang cari ilmu tu tak akan masuk neraka. Pasal pintu ditutup. Itu namanya. Ya. Jadi baca doa. Allah